Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hidayah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang yang dikehendakinya. Walaupun hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala, namun sebagai umat Islam kita perlu mencari hidayah tanpa menunggu begitu sahaja. Bukankah mereka yang berjuang ke jalan Allah, yang cuba dan berusaha akan dibukakan pintu ke arahnya? Hidayah Allah boleh datang dalam pelbagai cara. Antara cara untuk memperolehinya adalah dengan mengajak kepada amal makruf dan nahi mungkar. Dakwah adalah tugas asasi bagi setiap umat Islam untuk menyeru, mengajak, menyampaikan dan memperkenalkan kepada manusia mengenai ajaran agama Islam. Hukum menyampaikan dakwah adalah wajib, bukan sahaja kepada orang yang belum Islam, malah kepada orang Islam sendiri. Membawa manusia yang berada dalam kegelapan untuk menerima Islam atau beristiqamah dalam menerima kebenaran adalah satu pekerjaan yang amat berat. Sesungguhnya, pahala yang amat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berjaya mengislamkan atau membantu mengislamkan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Sampaikanlah dariku walau sepotong ayat." Hadis riwayat Bukhari. Mu'alaf atau saudara baru adalah gelaran yang sering diberikan kepada seseorang yang baru memeluk agama Islam. Mengikut sistem perundangan Malaysia, seseorang mu'alaf yang telah melafazkan 2 kalimah syahadah masih belum dianggap sebagai Islam sehinggalah pendaftaran Islamnya dilakukan dengan sempurna mengikut proses dan prosedur yang telah digariskan oleh pihak berkuasa tempatan. Sikap tidak ambil peduli segelintir individu yang tidak mendaftarkan seseorang mu'alaf akan menimbulkan pelbagai masalah di kemudian hari, lebih-lebih lagi setelah kematiannya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Sharifah Hayati Said Ismail Al-Qudsi dan Nur Hidayah Muhammad Hamidi mengenai mu'alaf di Malaysia, antara isu berkaitan mu'alaf yang dihadapi oleh Majlis Agama Islam Selangor adalah perebutan jenazah si mati, penentuan status agama, penentuan harta pusaka dan status bagi anak yang ditinggalkan. Bermula pada tahun 2017, sebanyak ataupun seramai 1,700 orang yang telah didaftarkan pengislaman di Majlis Agama Islam Selangor, dan diikuti pada 2018 seramai 1,731, manakala 2019 seramai 1,922, dan ada sedikit penurunan pada tahun 2020 dan 2021, mungkin disebabkan faktor COVID-19 ni, di mana pada tahun 2020 seramai 1,559 telah didaftarkan, manakala pada tahun 2021 seramai 1,327 orang mu'alaf yang telah didaftarkan pengislamannya. MAIS telah memperkenalkan iMu'alaf, iaitu sistem pendaftaran dalam talian untuk mu'alaf baru. Segala maklumat mu'alaf yang berdaftar secara sah ini turut boleh diakses oleh Lembaga Zakat Selangor bagi urusan pendidikan dan kebajikan mu'alaf. Bagi pendaftaran mu'alaf baru, dokumen yang diperlukan adalah MyCard yang masih sah laku, gambar pemohon sebanyak 2 keping dan MyCard 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam. MAIS telah menyediakan 36 buah pusat pengurusan pengislaman bagi memudahkan proses memeluk agama Islam dan pendaftaran mu'alaf di negeri Selangor. Pusat pengurusan pengislaman bertanggungjawab membantu dan memberi konsultasi kepada mana-mana mu'alaf yang berhasrat untuk memeluk agama Islam dengan suci hati dan kerelaan sendiri tanpa paksaan daripada mana-mana individu ataupun pihak lain. Antara kepentingan pendaftaran mu'alaf di agensi agama adalah untuk mewujudkan komunikasi mesra di antara kedua belah pihak dan memberi pendedahan serta kefahaman tentang perkara-perkara berkaitan mu'alaf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Okey, bagi mereka individu-individu di luar sana yang ingin ataupun dah berminat dengan Islam, kan, dah sampai seru ataupun hidayah dah sampai hidayah daripada Allah, maka nasihat saya, hadirlah ke mana-mana pusat pengurusan pengislaman. Majlis Agama Islam Selangor telah menyediakan sebanyak 34 pusat pengurusan pengislaman, terdiri pada majlis sendiri, Majlis Agama Islam Selangor sendiri, pejabat agama Islam daerah, masjid-masjid yang kita lantik sebagai pusat pengurusan pengislaman, dan juga beberapa NGO ataupun pertubuhan Islam bukan kerajaan yang terpilih, kan? Kita ada sebanyak 34 pusat semua. Jadi hadirlah ke antara 34 pusat tu untuk melafazkan syahadah,
melalui proses pengislaman yang betul lah. Lafazkan syahadah, dapatkan maklumat yang tepat kan, lepas tu diislamkan dan didaftarkan pengislamannya, dan lepas selesai tu belajar Islam dan istiqomahlah Islam sehingga ke akhir hayat. Yang penting apa saja yang nak merujuk berkaitan dengan pengislaman, sila dinasihatkan rujuklah kepada agensi berautoriti lah. Kalau di Selangor ni Majlis Agama Islam Selangor, untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Sebagai sesama Muslim adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membimbing mu'alaf bukan sahaja ketika ingin mengislamkannya, tetapi juga mengambil berat mengenai kehidupan mereka selepas bergelas saudara baru. Ini bertetapan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak dikira beriman salah satu daripada kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mu'alaf wajar didekati melalui pendekatan dakwah yang penuh berhikmah. Seruan dakwah kepada golongan mu'alaf boleh dilaksanakan secara berperingkat, bermula dengan mewujudkan hubungan silaturahim, ziarah-menziarahi, mengadakan sesi dialog tentang Islam, serta usaha menangani isu-isu kebajikan masyarakat. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Peranan untuk membimbing mu'alaf ni, dia bukan terletak sepenuhnya di bawah agensi agama. Kalau di Selangor ni, untuk menjaga hal ehwal mu'alaf ni adalah Majlis Agama Islam Selangor lah, bersama Lembaga Zakat Selangor. Jadi tidak bermakna proses ataupun untuk membimbing mereka semuanya diletak tanggungjawab tu kepada MAIS ataupun zakat. Tidak, dia merupakan tanggungjawab bersama antara agensi agama dan juga masyarakat. Kenapa? Sebab masyarakat lebih dekat dengan mereka kan? Sebab mereka hidup dengan masyarakat sekeliling 24 jam kan? Bersama dengan mereka pada pagi, petang, dan masyarakat lebih mengetahui, lebih mengenali mereka, lebih dekat dengan mereka. Sekiranya berlaku apa-apa musibah kepada mu'alaf, maknanya masyarakat yang lebih tahu dahulu, lepas tu baru pihak agensi. Jadi tanggungjawab untuk membimbing tu tak tepatlah kalau diletakkan di bawah agensi sepenuhnya. Yang masyarakat pun kena memainkan peranan bersama, bekerjasama dengan agensi kan? Sebagai mata pada agensi. Kalau ada perkara-perkara yang mana memerlukan perundangan dan sebagainya, barulah disalurkan pada agensi agama, pada MAIS kan, untuk tampil ke hadapan. Tapi kalau sekadar membimbing, memerhati mereka, memantau mereka dari sudut kehidupan mereka, itu masyarakat pun boleh, itu peranan masyarakat juga boleh kan. Dan masyarakat sekeliling perlu cakna lah dengan perkembangan mu'alaf. Jadi apa yang saya boleh kata, mesti peranan masyarakat penting, agensi pun mana saling kena kerjasama antara satu sama lain. Dalam membuat sesuatu keputusan, umat Islam perlulah merujuk ulama yang berpandukan Al-Quran dan Hadis sekiranya timbul masalah ketika dunia berdepan dengan arus pembangunan. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai isu baharu, namun rujuklah kepada penasihat agama dan agensi agama yang dilantik agar keputusan yang dibuat tidak lari dari syariat Islam itu sendiri. Pelbagai cabaran akan ditempuh oleh seorang Muslim sepanjang proses memeluk Islam. Masyarakat seharusnya memberi dorongan, sokongan, nasihat dan motivasi kepada saudara Muslim agar lebih maju ke hadapan. Sebagai seorang yang dilahirkan Islam, kita seharusnya menunjukkan akhlak dan peribadi yang baik, sekaligus menggambarkan keindahan akhlak masyarakat Islam. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.